Mungkin di peringkat permulaan ni juga mungkin juga doktor boleh kongsikan kategori haiwan itu sendiri supaya sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana boleh tahu. Nak sebut tentang kategori haiwan ni doktor. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amri Halal, satu-satunya ustaz yang telah pun disahkan halal di Malaysia. Halal lah. Yang Ustaz Amri lain saya tak pasti. Ustaz Amri lain mungkin dalam proses permohonan sedia halal. Allah Akbar. Okey. Jadi Ustaz, sepatutnya malam ni saya rasa, saya rasa saya yang moderator, Ustaz je jadi Ustaz yang jadi penceramahnya. Tak sebab boleh. Kita buat macam main halal lah. Macam main halal. Okey. Jadi segala isu-isu halal kita pun dah selalu tengok Ustaz Amri di TV. Boleh kata kamus bergerak halal lah. Okey, insyaAllah. Jadi malam ni kita sama-sama berkongsi lah atas jemputan. Terima kasih banyak Ustaz atas jemputan untuk berkongsi dengan masyarakat kita mengenai isu halal haram haiwan ini. Okey. Yang mana tajuk halal haram haiwan ini saya rasa bukan sekadar untuk kita memahami dalam konteks kategori halal haiwan sahaja, tetapi lebih pada itu pada hari ini ialah melibatkan penggunaan bahan-bahan daripada haiwan itu sendiri. Mungkin malam ni kita boleh bahaskan di sudut halal haram kategori itu, tetapi dia melibatkan lagi proses yang lain. Di antaranya kalau haiwan halal disembelih ataupun tidak disembelih, bagaimana status hukumnya, dan banyak isu-isu hari ini yang melibatkan penggunaan sumber-sumber haiwan yang menjadi salah satu titik penting dalam halal critical point dalam menentukan halal dan haram. Baik, jadi berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Al-Fadhil Ustaz Amri tadi tentang kategori haiwan ini, pertama sekali kalau kita lihat dari segi payung makanan yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita ini terdiri daripada tumbuhan dan haiwan. Jadi cuma dalam kategori tumbuhan itu tidak banyak isu lah, kerana al-aslu fil an-nabatat al-ibaha. Jadi hukum harus untuk tumbuhan tidak menimbulkan masalah, kecuali makan tumbuhan yang memudaratkan, yang beracun, yang memabukkan, itu yang diharamkan. Tapi dalam konteks haiwan ini mungkin dia lebih banyak perbincangan lah di kalangan para ulama. Jadi haiwan ini pula kalau kita boleh kategorikan, dia terdiri daripada haiwan yang tinggal di darat, haiwan barri. Ada haiwan yang tinggal di laut ataupun di dalam air, haiwan akuatik. Dan satu lagi kategori haiwan yang tinggal di laut dan darat, ataupun kita sebut sebagai haiwan luar alam. Baik, jadi dalam kategori haiwan laut ini pun agak kurang menimbulkan isu lah, kerana asas yang disebutkan oleh ulama dalam menentukan haiwan laut ni dia wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Bangkai daripada haiwan laut ini adalah halal selagi mana tidak memudaratkan, selagi mana tidak mendatangkan beracun dan sebagainya. Dalam konteks haiwan darat pula kita boleh bahagikan kepada dua kategori. Dalam haiwan darat ni ada haiwan halal, ada haiwan yang haram dimakan. Baik, cuma itu secara kategorinya. Cuma mungkin nanti kalau ada soalan kita akan tengok perbincangan bagaimana kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, prinsip-prinsip bagaimana untuk kita mengetahui haiwan ini haiwan yang haram ataupun haiwan yang halal. Konsep asasnya ialah ditetapkan al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal pada setiap perkara itu, setiap sesuatu itu adalah harus. Malam ya'ti dalil ala tahrim. Selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kategori haiwan itu dikategorikan sebagai halal. Jadi Ustaz, setakat itu saja sebagai mukadimah.